Selamat datang ke kursus orientasi KSSR Semekan 2017 Sejarah Tahun 6. Dalam kursus ini, guru akan mengetahui lebih lanjut berkaitan maklumat, objektif, kerangka KSSR, fokus KSSR, kemahiran pemikiran sejarah, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik, kemahiran abad ke-21, kemahiran berfikir aras tinggi, strategi PDP dan elemen merentas kurikulum. Pendidikan sejarah di sekolah diperkenalkan supaya murid mengenal, memahami dan menghayati akar umbi ketamadunan bangsa. Selain itu, murid diberi pemahaman menyeluruh dan gambaran yang lengkap tentang sejarah negara di samping sejarah dunia yang mempunyai kaitan dengan sejarah negara. Akhir sekali, memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan kekitaan bangsa Malaysia. Transformasi kurikulum dilakukan ke atas kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Kandungan disusun semula dan ditambah baik untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Pedagogi menekankan kepada pembelajaran secara mendalam melalui pendekatan PDP yang berasaskan kemahiran berfikir aras tinggi. Pentaksiran dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan untuk memastikan perkembangan dan pencapaian pembelajaran murid. KSSR sejarah bertujuan untuk melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan sejarah, memahami perkembangan sejarah tanah air dan memiliki kesedaran sejarah serta meningkatkan semangat cinta akan negara. KSSR sejarah membolehkan murid mencapai objektif berikut. KSSR dibina berasaskan 6 tunjang, iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, serta sains dan teknologi. 6 tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Apakah fokus KSSR sejarah? Fokus KSSR sejarah ialah untuk menyemai ilmu pengetahuan dan asas KPS di samping pengamalan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik untuk melahirkan murid cinta akan negara. Reka bentuk kurikulum sejarah merupakan kesepaduan berbentuk intra, iaitu yang berlaku dalam pengetahuan sejarah itu sendiri. Apakah kemahiran pemikiran sejarah? KPS merupakan satu elemen yang penting dalam pendidikan sejarah. Melalui KPS, murid dibimbing untuk berfikir secara kritis dan analitis terhadap sumber dan peristiwa sejarah. Penguasaan elemen dalam KPS membolehkan murid melihat sesuatu peristiwa masyarakat secara empati. Asas KPS yang perlu dikuasai oleh murid di peringkat sekolah rendah adalah seperti berikut. Apakah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik? Penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik melalui mata pelajaran sejarah adalah satu usaha berterusan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang mempunyai keterikatan emosi kepada negara. Objektif penerapan elemen ini adalah untuk membolehkan murid menerima, mengurus dan menghormati kepelbagaian agama, kaum dan budaya. Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai kemahiran abad ke-21 dengan memberi fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran abad ke-21 bermaklumat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti berikut. Apakah kemahiran berfikir aras tinggi? Kemahiran berfikir aras tinggi dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam PDP bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Murid dapat menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Sila rujuk di SKP, muka surat 11 untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan strategi PDP. Strategi PDP merujuk kepada pengaplikasian pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik
Kepelbagaian strategi PDP ini membolehkan guru menyalurkan pengetahuan, meningkatkan kemahiran dan menerapkan nilai yang dihasratkan dalam kurikulum. Guru hendaklah merancang PDP yang berpusatkan murid bagi menggalakkan penglibatan aktif murid agar dapat menimbulkan suasana PDP yang menarik. Elemen merentas kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses PDP selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen ini diterapkan bertujuan mengukurkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Sila rujuk di SKP pada muka surat 18 untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ialah proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan secara berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap penguasaan murid. Guru perlu mentaksir murid secara menyeluruh dan holistik dengan melihat pelbagai aspek semasa proses pembelajaran murid secara berterusan melalui pelbagai kadar seperti pencapaian mereka dalam ujian topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respons murid secara lisan, kerja projek, produk dan sebagainya. Pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Contoh pentaksiran untuk pembelajaran ialah aktiviti soal jawab yang dijalankan oleh guru semasa sesuatu pengajaran dijalankan. Pentaksiran sebagai pembelajaran terdiri daripada pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Akhir sekali, pentaksiran tentang pembelajaran berlaku pada akhir sesuatu tempoh, tajuk atau bidang pembelajaran. Pelaksanaan pentaksiran bilik darjah memerlukan guru memahami standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi di samping pelbagai kadar pentaksiran. Pentaksiran dalam bilik darjah ini menyumbang kepada pembentukan modal insan yang holistik dan seimbang seperti dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Melalui pentaksiran bilik darjah, guru boleh mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid, menilai keberkesanan PDP, membantu perancangan tindakan susulan dan membantu memperbaiki PDP. Melalui pentaksiran bilik darjah, murid memahami tujuan belajar dan mengetahui kemajuan pembelajaran, meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dan mendapat maklum balas tentang tindak susul yang perlu. Tahap penguasaan ialah kriteria pencapaian yang berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki, digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Guru perlu merujuk kepada standard prestasi yang mengandungi TP dan tafsiran untuk setiap kelompok dalam menentukan TP murid. Standard kandungan ialah penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard pembelajaran ialah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard prestasi ialah satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai atau indicator of success. Kandungan KSSR sejarah tahun 6 telah disusun secara kronologi bermula daripada tajuk negara Malaysia, cita rakyat Malaysia dan pencapaian dan kebanggaan negara. Pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah negara dipelajari untuk memberi pengetahuan dan pemahaman serta penghayatan kepada murid melalui kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Tema dan tajuk KSSR sejarah tahun 6 digambarkan seperti berikut. Bagaimana guru melaksanakan kajian kes? Sila rujuk di SKP pada muka surat 40. Kajian kes ini berorientasikan kajian dan penyelidikan melalui pendekatan pembelajaran yang ditentukan dengan menggunakan prosedur kajian. Kajian kes ini membolehkan guru membuat pentaksiran secara berterusan semasa proses PDP.
Pelaksanaan kajian kes ini melibatkan beberapa langkah yang membabitkan kajian berkaitan isu atau peristiwa sejarah seperti yang dipaparkan. Guru-guru mestilah memahami tajuk dan SK serta SP termasuk K. Guru-guru diingatkan bahawa SP bukan objektif. Bina objektif berdasarkan SP dan K serta aras kebolehan murid. Aktiviti PDP mesti merujuk kepada SP dan K serta mencapai objektif. Akhir sekali, refleksi mesti jelas. Kata kerja menentukan sejauh mana kedalaman dan keluasan guru harus mengajar mengikut aras kebolehan murid. Guru-guru diingatkan agar tidak membina soalan berdasarkan standard prestasi. Standard prestasi merupakan rubrik untuk menentukan kedudukan TP murid apabila habis pembelajaran sesuatu SK atau tajuk. Sekian, terima kasih.